Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat menonton kami AJ Haiza dan juga Muaz tentunya dari Lensa Cool. Kami bawakan kepada anda pelbagai topik yang mungkin anda dah dengar melalui Cool Talk kita di Cool FM setiap pagi AJ Haiza dan juga Muaz. Tapi kita bawakan secara visual untuk anda dari Lensa Cool. Dan untuk anda semua, seperti yang anda sedia maklum, sebelum ni kita bersama dengan Firzana Rizwan ataupun Fir yang merupakan Presiden Monster Among Us, yang mana kita berbicara mengenai keselamatan kanak-kanak ini yang kita perlu terapkan dari awal lagi mengenai bahayanya apabila mereka diganggu, terutamanya bukan saja di luar. Sekarang ini fokus kita di media sosial ataupun di internet yang mudah untuk kita fahami. Mungkin Fir boleh kongsikan sedikit sebanyak dalam perjuangan anda mempertahankan hak kanak-kanak, dalam perjuangan anda supaya kanak-kanak ni, adik-adik kita ni tidak terdedah luas dengan jenayah cyber ni. Fir, silakan. Okay, terima kasih semua kerana menjemput Fir sekali lagi. NGO yang Fir a part of ni nama dia Monsters Among Us, dan kami memang fokus kepada keselamatan kanak-kanak, cara-cara nak melindungi kanak-kanak dari penderaan seksual kanak-kanak, dan termasuklah penderaan fizikal dan juga penderaan yang berlaku di alam maya juga. So antara inisiatif yang kami buat sekarang ni adalah kami menyediakan satu platform, iaitu sebuah chatbot yang wujud dalam website Monsters Among Us, di mana rakyat Malaysia boleh buat laporan berkenaan penderaan seksual kanak-kanak yang berlaku di media sosial atau di internet lah. So itu antara satu inisiatif yang kita tengah lakukan sekarang. Dan kalau lihat kan sekarang pendedahan tentang seks yang terlalu berleluasa, itu pun kita risau boleh menjadi satu jenayah kepada kanak-kanak sebab terlalu terbuka. Tetapi dalam masa yang sama kita juga menginginkan ada pendidikan seks di sekolah kan, Fir? Rasanya kita kena faham apa maksud pendidikan seksual atau sexual education dan kontraskan dia dengan perbualan atau komunikasi dalam yang berelemenkan atau berunsurkan sifat-sifat seksual. Kalau kita lihat kepada pendidikan seksual ni, kita belajar tentang anatomi badan kita belajar tentang kitaran haid semua, dan selain itu kita belajar juga cara-cara untuk menjalinkan hubungan yang sihat dengan kawan-kawan. So itu adalah antara topik-topik yang penting dalam pendidikan seksual. Tetapi apa yang orang selalu takut atau apa yang dikira tabu dalam masyarakat kita adalah apabila kita biasakan diri kanak-kanak bercakap lucah, bercakap berkenaan seks and everything. Itu adalah perkara yang bukan yang diutarakan atau diutamakan dalam pendidikan seksual lah. So kena differentiate between learning, belajar tentang seks dalam persekitaran yang akademik dan juga untuk ilmu, dan juga bezakan dia dengan cakap lucah. Okey, itu kalau kita belajar ataupun kita menjurus kepada satu aspek, iaitu pendidikan seks itu sendiri, pendidikan seksual. Tapi Fir, agaknya kalau mengikut hasil daripada apa yang anda telah kaji, anda telah perjuangkan, seawal usia berapa kanak-kanak ni terdedah dengan jenayah cyber? Seawal sekolah rendah bukan sekolah rendah, like tahap atas, tahap bawah, darjah 1, darjah 2 dah sangat-sangat terdedah kepada jenayah seksual. Dan kadang-kadang diorang terdedah kepada jenayah seksual ni bukan atas pilihan sendiri. Kadang-kadang rakan-rakan sebaya yang tunjuk, ada yang saudara sepupu sendiri yang macam, okey jom masuk bilik, jom tengok video ni. Kadang-kadang dia mula dengan situasi yang sangat-sangat innocent lah, because kanak-kanak sangat curious kan, diorang nak tahu, tapi tanpa bimbingan macam mana kanak-kanak tu boleh menggunakan internet dengan selamat. So kanak-kanak tu mudahlah terdedah dengan benda-benda yang tidak sepatutnya dia terdedah pada usia yang muda, dan apabila tak ada bimbingan yang betul, dia akan mula terjebak dengan lebih mendalam lah, dan susah kita nak tarik dia balik dia keluar. Okey, dan Fiz, saya benda tu juga kalau kita lihat peranan ibu bapa tu memang sangat penting. Cuma dalam keadaan sekarang ni ibu bapa masanya terlalu sibuk untuk bekerja dan mungkin berada di luar rumah tu lebih banyak ataupun lebih lama daripada di rumah. Jadi bagaimana ibu bapa ni boleh memantau anak-anak ni daripada terdedah kepada jenayah ni?
Fir rasa pertama sekali tak ada pilihan lain untuk you kena cari masa juga untuk ajar anak you. Kalau you nak ada anak, you kena ajar anak you macam mana nak guna internet. Jadi itu bukan satu pilihan atau satu privilege yang ibu bapa boleh, okay hari ni I nak ajar lah. No, itu ada satu perkara yang wajib diajar kepada kanak-kanak. Kalau kita boleh, kalau kita macam kita tak berani nak lepaskan anak keluar rumah macam tu je, sama macam tu lah juga kita tak patut berani lepaskan anak menggunakan internet tanpa bimbingan yang betul. Jadi antara cara senang yang kita boleh ajar penggunaan internet yang selamat kepada kanak-kanak ialah mula pada peringkat yang awal. Jangan tunggu lama, tunggu dia dah terjebak pada semua benda baru kita nak ajar. Dan jangan malu untuk cerita dekat anak-anak apa benda yang bahaya dekat internet. Jangan takut jangan takut nak cerita yang sebenarnya ada je video-video yang seksual, video-video pornografi yang kita patut jauhi. Jangan takut nak cerita yang ada orang jahat dekat internet ni yang akan ambil kesempatan anak kita. Ya. Baik, itu peran ibu bapa. Mungkin apa pula peranan Monster Among Us terhadap isu ini? Ya, kita memang ajar dia the basic tips of internet safety melalui workshop, melalui sesi engagement antara kanak-kanak dan juga Monsters Among Us. So kita memang akan melakukan banyak virtual workshop lah untuk ajar anak-anak sendiri. Dan pada masa yang sama, seperti mana yang Fir sudah sebut tadi, kita memang ada sebuah chatbot di mana kanak-kanak dan juga ibu bapa boleh menggunakan untuk buat laporan tentang apa-apa jenayah seksual yang diorang nampak atau jumpa dekat internet. Jadi chatbot ni NGO Fir akan dijadikan sebagai orang tengah untuk bantu golongan-golongan yang mungkin tak pandai nak buat laporan, macam mana nak buat laporan lah kepada pihak-pihak berkuasa. Okey, dan bagaimana pula dari segi akta khas yang harus diwujudkan untuk pesalah-pesalah ini? Maksudnya kita kena beri satu undang-undang yang kalau mereka melakukan kesalahan, hukuman berat harus diletakkan kepada mereka. Bukan saja apabila mereka ni dah melakukan kesalahan, tapi kalau ada bunga-bunga nak mengajak, nak melakukan perkara yang tak senonoh dan sebagainya, itu pun dah harus dihukum. Betul. Kita dekat Malaysia memang ada akta yang khusus untuk address isu penderaan seksual kanak-kanak, iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Dan akta ni telah wujud since tahun 2017 lah. Jadi kesalahan-kesalahan spesifik seperti menyedarkan, menyebarkan video-video pornografi kanak-kanak pun merupakan satu kesalahan jenayah. Dan antara hukuman yang ada dalam akta ni, kalau kita maksudnya kita memiliki video pornografi sendiri, kita dah boleh dapat hukuman penjara tak lebih dari 30 tahun dan juga sebatan tidak kurang daripada 6 sebatan. Jadi sebenarnya baguslah Malaysia ada akta yang khusus untuk address isu sexual abuse terhadap kanak-kanak. Baik, melihat daripada pemantauan Monster Among Us, adakah jenayah di kalangan kanak-kanak ni membimbangkan di dalam negara kita Malaysia, Fir? Definitely membimbangkan. Kalau kita follow berita-berita yang baru keluar, dekat sekolah sendiri tidak selamat untuk anak-anak kita. Golongan dewasa memperkecilkan isu tentang rogol, memperkecilkan isu tentang serangan seksual di sekolah. Sebab itu kanak-kanak kita, selain daripada mereka terdedah kepada jenayah, terdedah kepada bahaya, mereka juga tak ada ruang atau tak ada channel yang betul untuk meluahkan kesusahan yang mereka sedang hadapi. So that is a big problem in Malaysia that we need to improve. Jadi amaran keras daripada Fir sendiri selaku Presiden Monster Among Us kepada ibu bapa ataupun mereka yang memang berniat jahat terhadap kanak-kanak ini. Mungkin pesanan kepada ibu bapa dan golongan dewasa yang terutamanya yang bekerja rapatlah dengan kanak-kanak, kan, seperti guru-guru, penjaga taska semua. Kalian semua ada tanggungjawab di bawah undang-undang untuk buat laporan kalau ada apa-apa suspicion berkenaan penderaan. Kalau kita tak buat laporan, kita sendiri melakukan satu kesalahan jenayah di bawah akta yang Fir baru sebutkan tadi. So jangan ambil ringan lah benda ni. Kalau pihak berkuasa dapat tahu yang kita sebenarnya senyapkan benda ni, kita tak beritahu siapa, ia merupakan satu kesalahan jenayah juga. Dan as a whole sebagai masyarakat, saya rasa langkah pertama yang kita boleh mula adalah kita kena mula percaya dan sokong kanak-kanak yang menghadapi endemik penderaan seksual kanak-kanak ni. Baik, terima kasih Fir
dengan perkongsian itu tadi, kita harapkan sedikit sebanyak kita dah kongsikan di radio sebelum ini dan melalui platform digital pun kita kongsikan. Kita harapkan dapat memberikan input kepada ibu bapa dan juga semua yang menonton, khususnya seperti yang Fir katakan tadi, kita kena ambil tahu mengenai apa yang anak-anak kita katakan, jangan menolak dan menidakkan apa yang mereka sebut. Alright, jadi terima kasih Firzana Rizwan yang merupakan Presiden Master Among Us. Sekali lagi anda boleh pergi ke laman web mereka. Memang mudah untuk didekati dan ada chatbot kat situ kan. Anda boleh terus hantarkan apa-apa saja laporan rasa tak puas hati dan juga mungkin perkongsian bersama dengan mereka. Jadi kita sebagai orang sekeliling ni kena terus mainkan peranan dan bertanggungjawab ya kalau ada lihat yang tak betul terhadap kanak-kanak yang dilakukan kepada mereka. Kita jumpa lagi dari Lensa Cool.